Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini Isnin, masih dalam suasana Syawal, kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, yang mana kita masih lagi membahaskan surah Az-Zariyat, surah yang ke-51. Pada minggu lepas, alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 23. Hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 24 dan ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Sebelum saya membahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ni, saya nak sampaikan sedikit nasihat berkenaan tentang Aidul Fitr yang baru sahaja kita lalui. Ada satu ungkapan yang masyhur daripada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebagaimana disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, laisal 'aidu liman labisal jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah orang yang memakai pakaian yang baru, atau mungkin kenderaan yang baru, atau segala sesuatu yang baru. Innamal 'aid akan tetapi hakikat daripada hari raya itu ialah liman ta'atuhu tazid, orang yang mana ketaatan dia bertambah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nak tengok hakikat orang yang berhari raya, bukanlah kita melihat baju dia yang baru, warna baju dia apa, kereta dia yang baru, rumah dia yang baru. Bukan itu yang kita tengok, dan bukan itu hakikat orang-orang yang berhari raya. Walaupun itu bahagian daripada sunnah yang diajarkan Nabi SAW, seperti memakai pakaian yang bagus pada hari raya. Hakikat daripada hari raya atau orang yang berhari raya ialah liman ta'atuhu tazid, iaitulah orang-orang yang ketaatan dia bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berakhirnya Ramadan pada minggu lepas jangan sampai menyebabkan amal-amal kebajikan kita juga berakhir. Berakhirnya Ramadan jangan sampai menyebabkan kita mengakhiri bacaan Quran kita. Berakhirnya Ramadan jangan sampai menyebabkan kita mengakhiri qiyamul lail kita. Berakhirnya Ramadan jangan sampai mengakhiri sedekah-sedekah kita. Berakhirnya Ramadan jangan sampai menjadi alasan bagi kita untuk mengakhiri banyak daripada amal-amal soleh kita. Bukti seseorang berjaya melalui Ramadan ialah dapat kita tengok pada bulan Syawal ni dan bulan-bulan seterusnya. Dapat kita tengok apakah ketaatan dia bertambah kepada Allah Ta'ala atau malah berkurang. Mereka yang berjaya melalui Ramadan dan mendapatkan predikat takwa, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 183,
yang merupakan matlamat utama daripada puasa, maka kita akan melihat mereka pada bulan Syawal ni dan bulan-bulan yang akan datang, ketaatan mereka bertambah kepada Allah. Kerana Ramadan bukan sekadar musim beramal ibadat, tetapi Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah. Ia adalah bulan pendidikan. Satu bulan kita dididik, siang kita dididik dengan puasa, menjaga akhlak, menjaga lisan, menjaga amal-amal perbuatan. Malam kita dididik dengan melakukan pelbagai amal-amal ibadat seperti solat, bacaan Quran dan lain sebagainya. So sebenarnya ini adalah tarbiyah, pendidikan untuk membiasakan diri kita dengan amal-amal soleh pada siang maupun malam hari. So hendaknya amalan-amalan Ramadan yang kita telah lakukan, kita biasakan selama satu bulan, itu kita lakukan secara berterusan sepanjang satu tahun sampailah Ramadan yang akan datang lagi. Orang yang tidak berjaya melalui Ramadan iaitulah mereka ketika mana Ramadan berakhir, maka berakhir pula amal-amal salih dia. Maka ada ungkapan ulama mengatakan macam ni, jadilah kamu hamba-hamba Allah dan janganlah kamu jadi hamba kepada Ramadan. Kenapa begitu? Kerana ada setengah orang yang seolah-olah dia kenal Allah Ta'ala hanya pada bulan Ramadan sahaja. Berakhir Ramadan, segalanya akan berakhir. Oleh kerana itu, dahulu ulama salaf, setengah ulama salaf ada mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sangat buruk satu kaum yang mana mereka tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan sahaja. Dia kenal Allah pada bulan Ramadan sahaja. Bila Ramadan berakhir, maka dia pun seolah dah tak kenal Allah Ta'ala dah. Dia meninggalkan banyak ketaatan-ketaatan dia kepada Allah. So, saya nasihatkan untuk saya dan kita semua, berakhirnya Ramadan jangan sampai menyebabkan amal-amal kebajikan kita berakhir. Malah sepatutnya kita tambahkan lagi sebagai bukti bahawa kita berjaya menjadi orang-orang bertakwa selepas melalui Ramadan satu bulan penuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita sambung perbahasan tafsir dan tadabbur surah Az-Zariyat bermula ayat 24. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Yang bermaksud, sudahkah sampai kepada kamu, wahai Muhammad, perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Ayat 24 dan ayat-ayat selepas ini bercerita tentang tetamu yang datang menjumpai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana kisahnya cukup masyhur, ya. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, hal ataka, sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad. Ayat ni secara zahirnya dikhitabkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, namun hakikatnya kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dekat sini Allah mengatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai
kepada kamu kisah perihal tentang tetamu Nabi Ibrahim yang mulia. Dekat sini zahirnya Allah Ta'ala seolah bertanya, adakah sudah sampai atau tidak? Kan? Zahirnya makna ayat ni begitu. Tetapi dekat sini tidak dimaknai begitu. Jadi makna ayat Allah Ta'ala ini bukan berarti, wahai Muhammad, adakah dah sampai kepadamu tentang kisah tetamu yang datang kepada Nabi Ibrahim atau tidak? Bukan demikian maknanya. Maka istifham dekat sini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau istifham dekat sini adalah litashwiq, iaitulah menunjukkan zahirnya seolah bertanya, tetapi maksudnya ialah supaya ada keinginan untuk mendengar kisah yang akan Allah Ta'ala cerita. Kerana tak mungkin Allah tanya kepada Nabi Muhammad atau bahkan kepada umat Nabi Muhammad, adakah telah sampai kepada kamu kisah tentang tetamu Nabi Ibrahim yang mulia? Allah tak mungkin tanya tentang tu. Kenapa? Sebab segala sesuatu kisah yang sampai kepada Nabi itu Allah yang bagi tahu, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui kisah apa yang telah Allah ceritakan kepada Nabi dan apa yang belum Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi. Sehingga kan kalau ayat ini dimaknai, adakah telah sampai kepada kamu, dengan makna Allah bertanya, adakah sampai ataupun tidak, maka pemaknaan ini kurang tepat. So zahirnya pada ayat ini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita semua umat Nabi Muhammad, adakah telah sampai? Bukan berarti Allah bertanya adakah dah sampai ataupun belum, tetapi ini Allah Ta'ala ingin supaya ada hasrat, ada keinginan, ada kerinduan dalam diri kita untuk mendalami kisah tetamu yang mulia yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, dekat sini Allah Ta'ala mengatakan, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim. Dhaif dekat sini artinya adalah tetamu. Allah mengatakan tetamu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala sebut dekat sini sebagai tetamu Nabi Ibrahim, atau disebut Allah Ta'ala dengan kata dhaif. Ya, ini menunjukkan bahawa isyaratan ila ihtimami Ibrahim alaihi salam bi jami'i duyufihi ala haddi sawa. Ini menunjukkan Allah Ta'ala sebut langsung dhaifi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Allah Ta'ala sebut langsung tetamu Ibrahim. Ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim ni adalah seorang yang sangat memuliakan tetamunya. Ya, siapapun tetamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim, orang yang dikenali ataupun tidak, orang yang dipandang mulia ataupun tidak, semua dimuliakan oleh Nabi Ibrahim AS. Ini salah satu amalan Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran yang mulia ni. Maka daripada sini kita perlu ambil satu pengajaran, ialah muliakanlah tetamu. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sesiapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. So salah satu tanda seseorang itu betul-betul beriman ataupun tidak, itu dapat kita lihat
bagaimana cara dia menerima tetamu. Adakah ia memuliakan tetamu yang datang ke rumah dia ataupun tidak? Maka orang-orang yang beriman kepada Allah salah satu sifat yang melekat dalam diri mereka ialah ikramud dhaif, memuliakan tetamu. Dan dalam memuliakan tetamu ni, kita tak boleh pilih kasih. Ya, ada setengah orang dia menerima tetamu ini pilih kasih. Kalau tetamu yang datang ni contohnya orang kaya, dia muliakan dengan sungguh-sungguh, dia muliakan. Tetapi ketika mana yang datang ni orang miskin, dia sambut dengan sekadarnya sahaja. Kalau yang datang ni seseorang yang mempunyai jawatan, dia sambut dengan luar biasa. Dia bersihkan rumah dia, sediakan makanan, minuman. Dia memakai pakaian yang bagus untuk menyambut tetamu. Kerana tetamu ni seorang yang ada jawatan. Tetapi ketika mana tetamu yang datang ni orang biasa, bahkan mungkin dia punya pekerja, dia sambut biasa-biasa sahaja, tanpa ada persediaan yang bagus. So ini menunjukkan bahawa kurangnya iman seseorang. Sebukti seseorang betul-betul beriman kepada Allah, dapat kita tengok bagaimana ia memperlakukan tetamu-tetamu yang datang ke rumah dia tanpa dia pandang fulan ini jawatan ini, fulan ini kaya, fulan ini miskin, fulan ini melarat, fulan ini bos saya, fulan ini pekerja saya, tanpa dia pandang tu. Yang dia pandang ni adalah tetamu. Allah dan Rasul perintahkan untuk ikramud dhaif, memuliakan tetamu, maka dia muliakan. Maka Islam mengajarkan kepada kita, sekiranya pembantu kita, pekerja kita, orang-orang bawah kita datang ke rumah kita sebagai tetamu, kita kena muliakan dia. Kita kena muliakan dia. Mungkin dekat pejabat dia muliakan kita sebab kita adalah bos dia, kita adalah pimpinan dia, kita adalah ketua dia dan lain sebagainya. Kita mungkin sebagai pengarah dia. Tetapi kalau dia datang ke rumah kita sebagai tetamu, dia yang kita kena muliakan. Itulah salah satu ajaran mulia yang ada dalam Islam. Bahkan ini telah diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetamu yang datang ni Allah Ta'ala sifatkan sebagai tetamu yang al-mukramin. Al-mukramin artinya tetamu yang dimuliakan. Siapa tetamu yang dimuliakan dekat sini? Tetamu yang dimuliakan dekat sini adalah malaikat Allah. Allah Ta'ala sebut mereka al-mukramin isyaratan ilal malaikatil mukramin. Ini isyarat daripada Allah untuk menyatakan bahawa sebenarnya tetamu yang datang kepada Nabi Ibrahim ni adalah malaikat. Kenapa Allah Ta'ala sebut mereka sebagai al-mukramin, atau Allah sifati mereka dengan al-mukramin, yang dimuliakan? Kerana li'annahum kadzalika 'inda Allah. Kerana begitulah kedudukan para malaikat di sisi Allah Ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia. Ibadun mukramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah definisi malaikat. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia, yang tidak pernah menderhaka kepada perintah Allah Ta'ala dan sentiasa melakukan apa-apa sahaja yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan. Ya, itu makna al-mukramin. Al-mukramin juga
Boleh dimaknai isyaratan ila ikrami Ibrahim lahum. Boleh juga dimaknai ayat ini sebagai isyarat bahawa Nabi Ibrahim memuliakan mereka. Jadi hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin dekat sini membawa dua isyarat makna. Pertama adalah malaikat yang mulia di sisi Allah, bahawa tetamu Nabi Ibrahim itu adalah hakikatnya malaikat walaupun datang dalam bentuk rupa manusia. Yang kedua, al-mukramin dekat sini isyarat kepada Nabi Ibrahim memuliakan mereka. Kedua-dua pemaknaan ini atau kedua-dua isyarat makna ini adalah benar. Tetamu yang datang itu benar sebagai malaikat Allah dalam bentuk rupa manusia. Kerana memang malaikat Allah Ta'ala tu dapat menampakkan wajah mereka sebagai manusia. Ya, dan ini berlaku banyak kali. Begitu juga pemaknaan kedua tadi, bahawa isyarat bahawa Nabi Ibrahim memuliakan mereka juga adalah benar, kerana memang Nabi Ibrahim sangat memuliakan mereka, dan itu dapat digambarkan nanti pada ayat-ayat berikutnya, ya. Baik, kita teruskan ayat 25. Pada ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. Ketika mereka masuk mendapatkannya, lalu memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepada kamu. Ia menjawab, salam sejahtera kepada kamu, sambil berkata dalam hati Ibrahim, mereka ini orang-orang yang tidak dikenal. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 25 surah Az-Zariyat ni menjelaskan bagaimana proses perjumpaan Nabi Ibrahim dengan tetamu yang datang kepada baginda. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ, ketika mana tetamu tadi yang hakikatnya adalah malaikat, dakhalu alaihi fi baitihi, masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim, fahayyauhu qailina lahu salama, mereka mengucapkan tahiyyah, penghormatan, itulah dengan mengucapkan salam. Ini juga adab penting, bahawa kalau kita nak datang ke rumah orang, maka kita kena ucapkan salam, ya. Kalau masuk ke dalam rumah orang, maka kita kena ucap salam, ya. Qala salamun, lalu ucapan salam tetamu tadi yang hakikatnya adalah malaikat dijawab oleh Nabi Ibrahim AS dengan mengatakan salamun, keselamatan, salam sejahtera juga untuk kamu. Lalu kemudian dalam hati Nabi Ibrahim, qaumun munkarun, mereka ini adalah kaum yang tak dikenali. Jadi tetamu yang datang ni kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim tak kenal mereka. So bukan kawan Ibrahim alaihissalam, atau bukan kenalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah orang yang tidak dikenali oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-26.
Ayat 26 Allah Ta'ala berfirman, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian ia masuk mendapatkan ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu yang gemuk yang sudah pun dipanggang. Apabila tetamu tadi datang, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam persilakan mereka masuk ke dalam rumah, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ini faragha ila ahlihi. Faragha ila ahlihi ni ar-rawghan itu artinya adalah al-dhahab fi ikhfa bihaitsu la yakadu yash'ur bihi. Wa hakadha min karami rabbi al-manzil al-mudif. Faragha itu artinya adalah pergi secara senyap sehinggakan tetamu tidak menyedarinya. Ya, ni Ibrahim nak sedia makanan, ya, nak sedia makanan kepada tetamu yang datang. Kerana salah satu cara untuk memuliakan tetamu, kalau ada tetamu datang ke rumah kita, sedia makanan untuk dia, sedia minuman untuk dia. Apabila tetamu ni tak dikenali oleh Ibrahim AS, masuk ke dalam rumahnya, kemudian Nabi Ibrahim pergilah menjumpai ahli rumahnya, mungkin istrinya, pergi menjumpainya. Tapi semasa Ibrahim pergi ni, dia pergi secara senyap. Bahkan tetamu ni hampir sahaja tidak menyedari. Jadi ni pengajaran bagi kita. Kalau ada tetamu datang dekat rumah kita, kemudian kita nak hidangkan makanan ataupun minuman, kalau boleh semasa kita nak hidang makanan dan minuman tu, tak payah tetamu kita ni tahu dan tak payah dia dengar. Ya? Macam ni, kita biasa menjumpai di setengah rumah orang, apabila tetamu datang, katalah contoh suami tetamu kepada suami dia datang, suami dia panggil isteri dia, tolong ambil makan ni, tolong ambil minum ni, dalam keadaan tetamu dengar tu semua. Ini salah satu cara menyambut tetamu yang kurang elok. Kenapa? Kita sebagai tetamu, kita ni akan malu. Ya, kita akan malu. Sebab kita rasa kita menyusahkan dia sebab kita datang. Ada yang lebih teruk lagi, ni kurang baik atau tak baik. Tetamu datang dekat rumah dia, dia tanya, nak makan apa? Nak minum apa? Mungkin satu sisi Ahlul Bait dia rasa fine-fine saja tu. Sebab saya tak nak ambil makanan yang dia tak suka, dia kata. So dengan alasan tu dia tanyalah, nak makan apa, nak minum apa. Satu sisi alasan ni nampak betul, nampak tak salah. Tetapi kita kena ingat, tetamu yang datang tu, dia tidak merasa selesa. Kalau kita tanya, nak makan apa, nak minum apa, dia akan merasa tidak selesa. So kita sebagai Ahlul Bait, ya, rumah kita didatangi orang sebagai tetamu, ambil je lah makanan dan minuman yang tersedia dalam rumah kita
hidang dekat dia tanpa dia tahu semasa kita sediakan makan minum tu. Dan jangan sampai kita tanya, awak nak makan apa? Awak nak minum apa? Nak minum teh ke, kopi ke, susu ke, ais ke, panas ke? Tak payah tanya. Walaupun maksud kita adalah baik, tetapi itu dalam menyambut tetamu kurang baik. Ini antara pengajaran yang kita ambil daripada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, faragha ila ahlihi. Dia pergi secara senyap menjumpai ahli rumahnya, ya, untuk sediakan makanan tanpa diketahui oleh tetamu yang datang. Ada lagi yang lebih teruk daripada yang saya sebut tadi, ya. Kita pernah juga melihat datang dekat rumah orang, mungkin dekat rumah tu tak ada persediaan makanan minuman, ya. Kemudian di depan tetamu tu, dia cakap dengan isteri ataupun dengan anak dia, tolong kamu pergi beli ini dulu, beli itu dulu. Ada setengah tu suruh pergi beli kopi, ada setengah tu suruh pergi beli teh, pergi beli air, makanan di depan tetamu. Jadi adab dia macam ni. Mungkin dekat rumah kita tak ada persediaan, ya. Sebab kadang-kadang tetamu ni datang bukan ada jadual pun. Kalau kita dah tahu dia nak datang, kita boleh prepare lah, kan. Tetapi setengah tetamu ni dia datang secara mengejut, tiba-tiba dia bagi tahu dah depan rumah. Mungkin dekat rumah kita tak ada persediaan makanan dan minuman pada ketika itu. Adab dia macam mana? Pilah dekat belakang, ya, jumpa mungkin isteri, jumpa mungkin anak, jumpa mungkin suami, mungkin jumpa bibi, bagi tahu secara senyap dekat dia, tolonglah pergi beli makanan sikit, tolong pergi beli minuman sikit. Jangan lalu pintu depan, lalu daripada pintu belakang. Jangan sampai tetamu kita nampak. Ini adab dalam ikramud dhaif, dalam memuliakan tetamu. Jangan sampai tetamu kita perasan kita sibuk sedia makanan, sibuk sedia minuman, pergi beli sana, pergi beli situ. Jangan sampai. Sebab apa? Dia pasti tak selesa. Dalam hati dia, aku menyusahkan dia orang datang ni. Itulah contoh qudwah yang kita kena ambil daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian pada ayat ni kata Allah, faja'a bi'ijlin samin. Selepas tadi Ibrahim pergi secara senyap menjumpai ahli keluarganya, ya, tanpa disedari oleh tetamu tu, ya. Mungkin kalau zaman kita sekarang kita boleh kata, sekejap, minta maaf, saya nak pergi belakang sekejap. So tetamu kita pun tidak tak sedar bahawa sesungguhnya kita sedang menyediakan makanan dan minuman untuk mereka. Jangan sampai kita cakap, saya nak sedia makan minum dulu sekejap, ya. Jangan. Dia akan rasa kehadiran dia menyebabkan orang dekat rumah tu susah. Walaupun kita hidang makan, dia tak makan banyak nanti. Kita hidang minum, dia tak akan minum banyak nanti. Kenapa? Dalam hati dia, aku datang menyusahkan dia orang. Maka kalau boleh, sedialah makan dan minuman tanpa disedari oleh tetamu kita. Faja'a bi'ijlin samin. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam membawa seekor anak lembu yang gemuk yang sudah pun dipanggang. Masya Allah, ya. Ni betapa luar biasa Ibrahim menjamu tetamu. Cuba perhatikan. Pertama, tetamu yang datang ni tak dikenali Ibrahim. Ibrahim tak kenal, ya. Tetapi baginda
sediakan jamuan makanan yang paling sedap. Bi'ijlin samin, anak lembu yang gemuk yang sudah pun dipanggang. Kita boleh bayangkan, orang masak kambing kambing guling saja, ya, orang berebut. Ni anak lembu yang gemuk, daging dia dah pasti lembut, sedap, daging dia banyak kerana gemuk. Dia bawa. Padahal ni tetamu tak dikenali. Ya, padahal ni tetamu tak dikenali. Tapi begitu Ibrahim alaihissalam dalam memuliakan tetamu. Ni pengajaran bagi kita. Dalam memuliakan tetamu tu tadi, tak semestinya orang yang kita kenali, tak semestinya orang yang mempunyai kedudukan, jawatan, kaya dan lain sebagainya. Setiap tetamu, tak payah tengok latar belakang dia siapa, muliakan dia. Kenal atau bahkan tak kenal sekalipun, ikram, muliakan dia. Ini ajaran Islam, ya. Yang kedua, yang sangat menarik dekat sini, Ibrahim alaihissalam datang membawa anak lembu yang gemuk yang sudah pun dipanggang. Maknanya apa? Dia bawa seekor penuh. Dia bukan cuma bawa bahagian paha sahaja, ya. Dia bukan cuma bawa satu pinggan atau beberapa ketul potongan daging, tak, dia bawa seekor langsung. Ini menunjukkan betapa Ibrahim sangat memuliakan tetamu, sangat-sangat memuliakan tetamu. Kemudian Ibrahim memilih anak lembu yang gemuk. Sebagian ulama mengatakan inilah harta Ibrahim yang paling mahal, menunjukkan betapa Ibrahim amat memuliakan tetamu. Maka kalau tetamu datang dekat rumah kita, makanan yang sedap dekat rumah kita, hidang dekat mereka. Jangan kedekut. Setengah orang kedekut, dia hidang jugalah, tapi dia hidang sikit je, dia takut habis. Ibrahim seekor langsung dia hidang. Setengah orang dia jamu juga tetamu, tapi dengan makanan sekadarnya sahaja, bukan makanan terbaik. So kita patut tahu bahawa janganlah kedekut kepada tetamu, muliakan mereka. Kerana kehadiran tetamu dekat rumah kita itu adalah membawa rahmat. Mereka datang membawa berkat. Banyak sungguh keberkatan yang akan kita dapat. Kita tidak akan susah, kita tidak akan miskin, kita tidak akan melarat, kerana kita memuliakan tetamu. Ya, ini antara pengajaran yang luar biasa kita ambil daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita teruskan satu ayat lagi, ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka dibawalah, dihidanglah oleh Ibrahim anak lembu yang gemuk yang sudah dipanggang tadi, dihidanglah oleh Ibrahim alaihissalam kepada mereka, letak di hadapan mereka. Kemudian Ibrahim berkata, ala ta'kulun, silalah makan. Perkataan ala ta'kulun dekat sini diberi perhatian oleh para ulama kita. Ibrahim tidak mengatakan kulu, makanlah, tak. Kerana perkataan kulu itu perintah agak kasar sikit, makanlah, makan. Ibrahim memilih perkataan ala ta'kulun. Kata para ulama, ini kata-kata yang mempersilakan untuk makan tapi penuh dengan kelembutan. Sebab tu diterjemah dengan silalah makan. Setengah orang dia hidang makanan, sedap makanan tu, tapi cara dia mempersilakan orang makan tu tampak kurang sopan, agak kasar. Makan. Jadi Masya Allah, sangat banyak pengajaran kita ambil daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam menerima tetamu. Ya, kisah ini belum berakhir lagi. InsyaAllah kita akan sambung ayat 28 dan ayat-ayat seterusnya pada
kuliah akan datang. Sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.